Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 berdasarkan buku teks muka surat 122. Okey, kita akan belajar menukar ayat susunan biasa kepada ayat songsang. Okey, susunan ayat dalam bahasa Melayu. Okey, yang pertama, ayat dalam susunan biasa ialah ayat yang subjeknya hadir sebelum predikat ayat yang terdiri daripada 4 frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, manakala ayat dalam susunan songsang ialah ayat yang telah bertukar kedudukan subjek dan predikatnya, iaitu yang predikat kini mendahului subjek. Maksudnya apa? Maksudnya predikat akan duduk di awal ayat, pangkal ayat, kemudian diikuti subjek. Okey, itu ayat dengan susunan songsang. Jom kita lihat contoh. Okey, contoh susunan biasa dengan pola frasa nama bertemu dengan frasa nama, subjek dan predikat. Okey, kamu boleh baca berdasarkan slide yang cikgu kongsikan ini. Okey, cikgu baca satu ya. Okey, Encik Idrus, guru bahasa Inggeris. Encik Idrus ni subjek lah, frasa nama dan diikuti dengan frasa nama predikat. Kita terangkan Encik Idrus tu siapa? Guru bahasa Inggeris. Okey, cikgu baca lagi satu . Orang yang baru tiba itu pembantu pegawai pemasaran. Orang yang baru tiba itu subjek, frasa nama lah kan, orang tu kan. Okey, lepas tu predikat, keterangan, pembantu pegawai pemasaran. Siapa orang tu? Kita terangkan. Predikat ni kan kita terangkan kepada subjek, pembantu pegawai pemasaran. Yang ni pola frasa nama plus frasa nama. Okey, seterusnya. Okey, yang ni pula contoh susunan ayat biasa. Pola frasa nama bergabung dengan frasa kerja. Predikat kata frasa kerja. Okey, komputer riba ini, okey, frasa nama. Apa keterangan dia? Mempunyai sistem pemprosesan yang canggih. Sistem pemprosesan ni frasa kerja. Kita terangkan bahawa komputer riba itu kan ini ada apa? Mempunyai sistem pemprosesan yang canggih. Okey, yang ni kamu boleh baca sendirilah. Contoh ni. Contoh-contoh. Okey, seterusnya. Okey, susunan biasa dengan pola frasa nama tambah dengan frasa adjektif. Okey, frasa adjektif ni kata apa? Kata sifat lah. Okey, juru cara majlis tadi sangat cekap. Kan, sifat. Frasa adjektif ni. Okey, kamu boleh baca contoh. Ada 4 contoh dekat sini. Kamu baca sendiri. Okey, seterusnya. Okey, frasa susunan biasa dengan pola frasa nama dan frasa kerja. Okey, frasa nama mereka. Predikat frasa sendi. Sendi nama ni. Okey, ke, untuk, daripada, tentang. Mereka ke rumah nenek setiap hari. Keterangan kan, mereka ni ke rumah nenek setiap hari. Untuk frasa sendi. Okey. Perbualan kami tentang keputusan ujian yang baru diterima. Frasa nama dan frasa sendi. Okey. Okey, jom kita lihat ayat susunan biasa. Kemudian ditukar kepada ayat susunan songsang. Okey, yang pertama, Encik Idrus, guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris, Encik Idrus. Okey, kamu perhatikan. Yang ni frasa nama tadi kan. Encik Idrus, guru bahasa Inggeris ni predikat. Predikat. Frasa nama lah.
Frasa nama, jumpa frasa nama. Bila kita tukar ataupun dalam bentuk ayat susunan songsang, kamu perhatikan guru bahasa Inggeris Encik Idrus. Kita dah letak predikat di bahagian hadapan ataupun pangkal ayat. Kita songsangkan tanpa mengubah maksud. Maksudnya masih sama. Okey, komputer riba ini mempunyai sistem pemprosesan yang canggih. Mempunyai sistem pemprosesan yang canggih komputer riba ini. Okey, kalau kamu tengok subjek dah diletakkan di belakang. Ni frasa kerja bergabung dengan frasa nama macam tadi. Okey, faham ni murid? Okey, kamu bacalah seterusnya. Ketiga, keempat, kamu perhatikan frasa susunan biasa. Okey, subjek di hadapan, predikat di belakang. Kalau susunan songsang, predikat di hadapan, subjek di belakang. Okey. Seterusnya, yang ni merujuk kepada buku teks muka surat 122. Jom kita lihat. Okey, masakan dalam buluh. Okey, nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Thailand lah Patani ni. Okey, di dalam nasi buluh, di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Kan macam kita buat lemang, kita letak daun pisang. Yang ni daun bemban. Okey, kita tengok ayat susunan biasa. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Tu bentuk daun bemban. Okey, ayat susunan songsang. Kalau kamu tengok berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Kita dah letakkan predikat di bahagian hadapan, subjek daun bemban letak di belakang. Okey, jadi tugasan kamu kena buat ni. Ayat susunan biasa tukar kepada ayat susunan songsang. Nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey, jom. Cikgu dah sedia untuk kamu. Okey, yang ni sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Okey, ni di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Okey, yang kedua, yang ni cikgu ambil dalam buku teks kamu ni. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Okey, selain daun bemban, daun lerek juga dapat digunakan. Okey, nombor 3, keempat. Ni kamu tengok ni nasi buluh dimasak seperti lemang. Okey, nombor 3, seperti lemang, nasi buluh dimasak. Okey, yang keempat, yang ni cikgu dah songsangkan. Kamu kena tulis dah dalam buku tulis kamu, buku tulis tata bahasa ataupun buku tulis pemahaman kamu. Okey, 4 Okey. Seterusnya. Okey, tugasan kamu yang seterusnya, kamu kena baca ayam pansuh ni apa dia? Ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapik. Yang ni dilapik dengan daun pisang. Okey, ayat susunan biasa, ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Kamu perhatikan ramuan khas dimasukkan. Okey, jadi cikgu nak kamu baca ni, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak.
Okey, satu ayat. Keistimewaan masakan ini terletak pada resipi asli dan aromanya. Okey, ayat yang kedua. Lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai, Dayak dan Hari Krismas. Okey, yang ni satu ayat sampai titik ni kan. Okey, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Okey, tugasan kamu kena songsangkan juga ayat ni. Yang ni. Kamu perhatikan dari ni kan sampai ke titik noktah tu dikira satu ayat. Okey, jom kita tengok jawapan yang cikgu dah sediakan. Okey, cikgu asingkan macam ni supaya kamu dapat tengok kan. Okey, cikgu bacalah satu contoh. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Okey, sampai titik ni kan. Okey, untuk siap dimasak, nampak ni cikgu ambil predikat kan. Letak di hadapan. Di dalam bentuk ayat songsang lah ni. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Sampai sini. Cikgu tak ubah apa-apa Cikgu ambil semua cuma susunan subjek dengan predikat. Predikat dengan subjek. Okey, yang ni. Yang kedua. Cikgu baca lagi lah. Yang kedua. Keistimewaan masakan ini terletak pada resipi asli dan aromanya. Sampai titik ni. Ayat yang kedua. Terletak pada resipi asli dan aromanya keistimewaan masakan ini. Dan seterusnya. Boleh ya murid? Yang ni pun kamu kena masukkan dalam buku tulis kamu. Sampailah ayat yang keberapa ni? Keempat. Yang ni pun ada 4 ayat. Yang tadi pun ada 4 ayat. Okey. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih. Dan cikgu harap kamu tulislah nama kan kamu pada YouTube. Yang bila kamu tengok, kamu tulis nama sebenar kamu. Senang cikgu untuk ambil kedatangan kamu. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan bye-bye.